know that majlis ini adalah majlis untuk meraihkan penutupan khusus Chief Integrity Officer untuk peserta antarabangsa. Kita telah dan sedang pun mengendalikan beberapa kursus Certified Integrity Officer untuk secara lokal, tetapi untuk sesi ini kita menjemput beberapa negara untuk bersama-sama kita dalam merasai ataupun menimbul pengalaman mengenai pengurusan integriti di negara kita dan juga melalui pakar-pakar yang ada di negara-negara luar. Dalam khusus ini kita telah memanggil beberapa pakar daripada US, Singapura, Jerman, untuk berkongsi pengalaman mereka, di mana terdapat 16 peserta luar negara seramai 9 orang dan bakinya peserta dalam negara. Dan kebanyakan mereka ini adalah practitioner pencegahan rasuah. Seperti kita maklum bahawa baru-baru ini Perdana Menteri telah mengisytiharkan bahawa kerajaan bersetuju atau mencadangkan dalam Parlimen, dalam ucapan bajet Perdana Menteri, bahawa Jabatan Kerajaan dikehendaki menubuh unit pengurusan integriti. Unit ini adalah bertujuan untuk menguruskan isu-isu integriti di dalam tiap-tiap jabatan. Pegawai-pegawai SPRM dikehendaki untuk menerajui beberapa jabatan ataupun kementerian yang berisiko tinggi. Selain pada itu, Akademik Pencegahan Rasuah Malaysia dikehendaki untuk membuat latihan bagi menyediakan mereka yang akan dilantik menjadi ketua unit integriti di kementerian-kementerian, jabatan-jabatan yang berkaitan. Jadi kursus ini adalah selaras dengan dasar kerajaan yang sedia ada sekarang. Okay, alright. Any question? That's right. This is the GNI, right? Yeah. Yang GNI tu. Yeah. This one. This one is international, but the one you're talking about yang local tu, yang PM announce tu. Yang lokal itu dibuat, memang dah dibuat berapa batch? Dah 5 siri dah buat. 105 orang pegawai dan pada hujung tahun ni ada graduation dia. Yang tu dia ada certification. Ada satu lembaga yang terdiri daripada SPRM, IAM, MISG, SSM, SC dan mampu akan mengiktiraf sama ada mereka ini layak mendapat sijil qualified untuk menjadi CIO atau tidak. CEIO, Chief Integrity Officer. Chief Certified Integrity Officer. Chief Certified Integrity Officer. Certified Integrity Officer. Certified Integrity Officer. CIO. CEIO. Small E. Small E. Tu kan? So this is the GNI yang will be each ministry. Governance and integrity yang dibuat, unit. yes, it's part of the governance. And you said that kementerian berisiko tinggi. Which kementerian will have this unit? Kementerian yang kita kenal pasti berisiko tinggi. Contohnya yang bukan yang terdedah, bukannya dianya dikelaskan sebagai most corrupt or anything, bukan. Yang terdedah, yang berisiko. Contohnya kementerian macam KDN, kementerian Kewangan dan sebagainya. I cannot get the full list, but there are kementerian yang dikenal pasti dan kita telah mengukakan dengan kita. What is the role and the jurisdiction of the officers? To manage integrity in the organisation. One is to detect any salah laku, rasuah, isu berkaitan dengan integrity. But how would that be different from what MACC currently has? Itu sebabnya tadi dalam ucapan saya, dalam 46 tahun kita lihat bahawa model memerangi rasuah di dalam negara ini hanya berat kepada external force. Hanya berdasarkan pada pengawalan di luar. Tetapi berdasarkan kepada pengamatan kita, our study on those people who have high ranking CPI, Corruption Index, dapati banyak negara-negara tersebut juga yang mempunyai kedua-dua kekuatan antara eksternal dengan internal.
Internal ni mana kata dia mempunyai sistem yang kuat dari segi mengawal dalaman, detect kemungkinan pelakuan-pelakuan penipuan, rasuah dan sebagainya. Lepas tu langkah-langkah pencegahan dia cukup mantap. Langkah-langkah communication, pendidikan, awareness juga cukup mantap. Jadi sebenarnya ianya mesti gabungan antara dalaman dan luaran. Itu yang kita dah introduce kepada kerajaan dan kerajaan bersetuju. So integrity officers ni they are acting as a liaison between MACC and Not only liaison, tetapi menjalankan aktiviti meningkatkan integriti di dalam agensi tersebut. Sebagai contohnya membuat risk analysis, membuat analisa risiko. Analisa risiko ini adalah satu proses di mana mengenal pasti bidang-bidang aktiviti yang di dalam organisasi tersebut yang mempunyai risiko yang tinggi, yang perlu diadres, dikendalikan secara mengurangkan kemungkinan rasuah berlaku. Contohnya, sekiranya didapati bahawa aktiviti itu mempunyai kemungkinan pelakon rasuah yang tinggi, maka pegawai tersebut akan merangka langkah-langkah untuk mengurangkan secara proaktif supaya prevent benda itu daripada berlaku. Dia bukannya dah berlaku baru dia buat. Dia tengok kemungkinan perkara itu berlaku, jadi dia prevent. Tingkatkan ketelusan proses, pendekkan proses, dan dia ada action plan dia bagaimana benda itu nak diambil. Jadi pegawai-pegawai yang ditempatkan ni dia sebenarnya ada 3 fungsi utama, iaitu membuat detection ke atas pelakuan-pelakuan jenayah rasuah, penipuan dan sebagainya. Kedua, mengadakan langkah-langkah pencegahan kepada perbuatan rasuah dan menjejaskan integriti. Yang ketiga, meningkatkan kesedaran, awareness. kesedaran ini dalam organisasi tersebut. How does he communicate with the officers or the ketua? Oleh kerana mereka ini adalah terlatih mengenal pasti kesalahan-kesalahan rasuah dan sebagainya. Sekiranya mereka mendapati terdapat kesalahan-kesalahan perbuatan rasuah, maka mereka menjadi liaison untuk menghubungkan kita SPRM dengan apa yang berlaku di dalam jabatan tersebut atau organisasi tersebut. Bagi contohnya, merujuk kes-kes tertentu kepada SPRM. Dulu kemungkinan ketidaktahuan tentang kesalahan-kesalahan yang berada dalam SPRM mungkin rujukan tak dibuat kepada pihak berkuasa. Jadi dengan adanya satu pegawai yang dia terlatih mengetahui kesalahan-kesalahan jenayah, dan dia tahu jabatan mana dia nak rujuk, law enforcement mana dia nak rujuk. So correct me if I'm wrong, but this is to allow people to understand from within and report out rather than orang dapat surat layang and then only you go in macam tu. Ya, dia bagi contohnya dia akan promote Whistleblower Act. Dia akan mempunyai satu pusat whistleblower. Dia mengendalikan pusat whistleblower, pengendalian aduan-aduan salah laku dalaman. Jadi bila mereka lihat bahawa terdapat satu entiti bebas di dalam jabatan mereka, dia yakin, lebih lagi katakan SPRM punya pegawai di situ, maka dia mula memberi maklumat kepada mereka. Jadi pegawai yang dilantik ini akan membuat semakan sama ada ianya berbentuk jenayah atau bukan. Kalau berbentuk jenayah, menjadi tanggungjawab mereka bahawa mesti dilaporkan kepada pihak berkuasa undang-undang. Kalau bukan berbentuk jenayah, maka ianya boleh mengambil proses tindakan dalaman. When will they expect these officers to be placed? Ada yang telah diletakkan di jabatan-jabatan kerajaan dan ada yang sedang dalam perbincangan dengan pihak JPA. How many already been placed? I cannot remember lah. Yang ada dekat Kementerian Pendidikan 1, JPJ 1, Custom 1, Immigration 1. Mana lagi? UKAS 1, MARA 1, GLC, Felda dan Petronas, Pasarana. Kira lah tu di Farman Niaga bukan. Farman Niaga bekas. Emas Pemuda. Yang sedia ada ni dah berapa lama? Oh, bergantung. Ada yang dah hampir 2 tahun, ada yang baru berbulan. So yang belum masuk berapa ramai lagi? Ramai lagi. 150 officers. Oh, dia tengah bincang dengan JPA ni. Okay. JPA akan memberi warrant satu persatu. Dia akan ada perbincangan dengan kita. Ideally satu kementerian ada berapa?
Dia bergantung kepada proposal yang dibuat oleh kementerian tersebut, risiko yang ada oleh kementerian tersebut. If it is a high risk organisation, the force may be bigger. Tetapi force kat situ akan diwujudkan oleh jabatan tersebut. Yang GNI ni, does it only involve MACC officers or also outside? Not necessarily all MACC officer. Kalau yang rendah, yang sederhana, dia boleh mengambil mana-mana orang luar yang ada qualification pendedahan untuk mengendalikan as a Chief Integrity Officer. Tan Sri, one more question. You mentioned about promoting Whistleblowers Act, kan? But baru-baru ni kat Parlimen there was this amendment to the penal code yang orang ramai cakap, oh, if you give any information then you can be penalised up to 1 million. So what is your view of that? What do you mean the law? You kata any orang ramai bagi, mana ada orang ramai bagi dalam the amendment 203A is not about orang ramai bagi. Well, 203A is about government officer who leak information. okay. So will that go against what we are trying to do here? 203A do not cover for whistleblower. That has been explained by the minister very clearly in the parliament that any whistleblower will not affected the 203A. Tak ada. Dia lain tu tujuannya. Tujuan dia mengambil tindakan ke atas pegawai kerajaan yang membocorkan maklumat operasi kepada pihak-pihak penjenayah. Itu spirit asalnya. Itu yang dimaklumkan oleh pihak kerajaan dalam pembentangan di parlimen. Yang dikuatiri oleh media, media tak boleh dapatkan maklumat, tak boleh ada keputusan. Dan you kena tanya media. Okay, I think that Alright. will be all for today. Thank you very Alright. much. Okay, alright, thank you.